Susulan penarafan terbaru oleh S&P Global Ratings, kita terus nak bersama dengan Firdaus Rosli, Ketua Ekonomi Mark Ratings. Firdaus, terima kasih kerana sudi bersama dengan Niaga Awani. Pengesahan penarafan A- dan semakan unjuran kepada stabil berbanding negatif. Komen anda? Terima kasih ya. Selamat pagi. Mula saya mulakan dengan sedikit latar belakang ya. Pada tahun 2003 ya, bulan Oktober, S&P Global Ratings telah naikkan taraf penarafan Malaysia daripada triple B plus kepada A-. Dan ini penarafan ini kekal sehinggalah wabak COVID-19 melanda negara kita dan serata dunia. Dan pada 27 Jun 2020, 2 tahun yang lepas, S&P Global juga telah menukar unjuran ekonomi Malaysia daripada stabil ke negatif disebabkan oleh risiko yang tinggi, disebabkan prospek pemulihan fiskal dan ekonomi di dalam tempoh 12 ke 24 bulan pada ketika itu, disebabkan juga oleh penutupan ekonomi. Dan keduanya ialah ketidaktentuan politik di dalam negara pada ketika itu ya. Dan sebelum penarafan dibuat, selalunya agensi-agensi penarafan ini akan memberikan unjuran dan pandangan mereka sama ada positif, negatif atau neutral atau stabil sebelum penarafan baru akan dibuatkan. Namun pada 27 Jun pada hari semalam, S&P telah menyatakan bahawa jangkaan momentum pertumbuhan negara akan menjadi lebih stabil, kedudukan luaran akan lebih kukuh dan kekal pada 2 tahun yang akan datang disebabkan oleh beberapa faktor. Satunya daripada segi Malaysia adalah pengeksport tenaga bersih, pengeluar minyak mentah dari minyak sawit. Kelonggaran COVID-19 di peringkat domestik, permintaan domestik juga telah naik dan akan naik. Pertumbuhan E&E juga semakin matang, pendapatan per kapita akan menjadi semakin pulih, ketidakstabilan ekonomi juga akan menjadi lebih reda disebabkan oleh MOU pada September tahun lepas, dan juga hutang 1MDB juga menjadi semakin pulih. Tetapi selain itu, S&P Global Ratings juga telah mengatakan bahawa unjuran pertumbuhan KDNK negara walaupun pada 6.1% pada tahun ini, ia akan berkurang pada 5% pada tahun depan, dan pada 2 tahun yang akan datang sekitar 4.6%. Kedudukan luar negara juga akan menjadi lebih kukuh, dasar monetary dan rekod pertumbuhan negara dari segi ekonomi juga akan menjadi semakin mampan. Uh, Firdaus, melihat kepada apa yang dinyatakan oleh MOF di mana menegaskan bahawa keutamaan kini adalah untuk menambah baik prospek ekonomi jangka panjang melalui digitalisasi, adaptasi teknologi dan juga ESG, dan ia akan dilakukan seiring dengan komitmen kerajaan untuk reformasi struktur untuk tarik masuk pelaburan berkualiti tinggi dan juga mencipta pekerjaan pakar dan bergaji tinggi. Apa downside risk kerana ekonomi dunia masih rapuh disebabkan banyak faktor selain banyak juga faktor luar kawalan yang wujud? Ada beberapa faktor downside risk yang akan kekal pada tahun ini. Seperti yang kita sedia maklum, satu, kadar inflasi dunia akan menjadi akan kekal tinggi sehingga ke hujung tahun disebabkan oleh harga minyak masih lagi berada di atas paras US dollar 100 setung. Ya. Harga makanan dunia juga telah naik disebabkan oleh jagung, gandum dan sebagainya. Normalisasi dasar-dasar fiskal dan monetary di seluruh dunia akibat daripada tekanan daripada US Federal Reserve, prestasi rakan-rakan dagang utama negara Malaysia seperti US disebabkan oleh inflasi dan sektor buruh mereka yang sangat kukuh. Di Euro, tekanan supply side, ketidakstabilan ekonomi mereka di peringkat EU disebabkan oleh Russia-Ukraine, perang di Russia dan Ukraine, dan dasar monetary mereka. Dan juga di China disebabkan oleh kelembapan ekonomi dan faktor-faktor lain yang akan timbul dari segi aspek politik mereka pada hujung tahun ini. Di dalam negara, downside risk juga masih lagi ada, terutamanya dari segi sektor fiskal disebabkan oleh ekonomi sekarang. Satu, disebabkan oleh pasaran buruh. Kadar pengangguran kita masih lagi tinggi di sekitar 3.9%, dan kadar rizab asing juga
kekal di bawah 6 bulan daripada retain imports, perbelanjaan negara, terutamanya di segi aspek subsidi yang mungkin akan mencecah 20% daripada jumlah keseluruhan perbelanjaan persekutuan. Dan ini 20% ini tidak termasuk emolument, pencen dan sebagainya. Selain itu, ketidaktentuan daripada timing ataupun jangka masa yang sesuai untuk GE15 atau PRU15 untuk diadakan, sama ada di suku keempat tahun ini ataupun suku kedua pada tahun depan. Selain itu, pertumbuhan KDNK negara juga seperti mana yang saya sebutkan tadi mungkin juga akan berkurang pada tahun-tahun yang akan datang. Ya. Jadi pada tahun ini kami di Mark Ratings menjangkakan bahawa ekonomi negara akan menjadi kukuh daripada tahun lepas dan akan tumbuh sekitar 5.5% pada tahun ini. Firdaus, berkait sedikitlah apa yang dikatakan berkaitan dengan politik tadi, komitmen konsolidasi fiskal terus disuarakan kerajaan, namun kita lihat ini merupakan langkah yang tidak popular. Apakah cabaran besar kerajaan dalam mengurus ketidaktentuan politik dan melaksanakan konsolidasi fiskal yang tidak popular tetapi perlu, dan adakah penarikan subsidi akan membantu disiplin fiskal ini? Kami di Mark Ratings berpendapat bahawa kerajaan perlu kekalkan pemberian subsidi seperti mana yang saya sebutkan tadi. Ini seperti yang saya sebutkan sekali lagi, ekonomi scarring di dalam negara masih lagi ada dan masih lagi terasa daripada sektor buruh. Perlu kita ingat bahawa kadar pengangguran daripada mereka daripada 25 ke 34 tahun pada bulan Mac jauh lebih tinggi daripada 3% daripada sebelum pandemik. Selain daripada itu, pada masa yang sama, EIS ataupun loss of employment claims kita semakin berkurang daripada 4,556 pada bulan Januari lepas kepada 2,100 pada bulan Mei. Subsidi tersasar pada ketika ini kami rasakan mungkin akan berdepan dengan risiko daripada golongan berpendapatan M40 yang terkesan daripada akibat kenaikan harga barang. Kalau kita nak sasarkan subsidi, mungkin mereka di bawah B40 akan dapat kita kurangkan bebannya, tetapi M40 mungkin tidak dapat dibendung sepenuhnya. Selain daripada itu, B40 ataupun M40 di mana yang kita cerita sekarang, sama ada M40 di Kuala Lumpur ataupun M40 di Kelantan ataupun di Sabah contohnya, ini akan menimbulkan satu situasi di mana pemberian subsidi sesasar ni tidak akan menjadi cukup. Dan ini akan membuatkan perolehan ataupun pembuat dasar-dasar menjadi lebih kompleks pada ketika ini. Baik, itu dia tadi Firdaus Rosli, Ketua Ekonomi Mark Ratings. Terima kasih atas ulasan berkaitan dengan penarafan terbaru oleh S&P Global.